Kertas putih di pohon meranti, penjual jamu membawa peti. Dengan ikhlas pahala menanti, dengan ilmu akan dihormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diberi Nur Husna Umairah binti Muhammad Syahri, bergelar sebagai murid tahun 5 dan menuntut di Sekolah Kebangsaan Bandar Raub, Pahang Darul Makmur. Saya merupakan seorang pengawal pusat sumber dan menyandang jawatan sebagai wartawan cilik di sekolah saya. Memiliki segunung impian untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu yang berwibawa. Hobi saya suka memasak. Saya selalu berangan-angan untuk menghasilkan sebuah buku resepi masakan sendiri pada suatu hari nanti. Selain daripada suka memasak, saya juga suka membaca dan ini ialah 5 buah buku yang menjadi kegemaran saya. Ini adalah buku pertama saya yang bertajuk Baju Pengantin Mak Andam. Buku ini menceritakan tentang sepasang sahabat yang awalnya hanya sekadar kawan. Tiba-tiba terjetit rasa sayang, terjetit rasa cinta, lalu memutuskan untuk berkahwin. Ini ialah buku kedua saya yang bertajuk Di Ruang Yang Masih Terbuka. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Mona. Mona telah mempunyai pilihan hatinya sendiri. Namun, ibu dan bapanya telah merancang untuk mengahwinkan Mona dengan pilihan mereka. Mona telah melahirkan diri di malam perkahwinannya bersama pilihan hatinya dan berkahwin di Thailand. Akhirnya, Mona berasa sangat kesal atas perbuatannya itu. Seterusnya adalah buku ketiga saya yang bertajuk Misi Kemarih. Buku ini menceritakan bumi pada tahun 2023. Sebuah metro gergasi dijadualkan akan merempuh bumi pada abad itu di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Ini adalah buku keempat saya yang bertajuk Jejak-Jejak yang Membelenggu. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Fikri yang telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Dek kerana kesempitan hidup telah memaksa beliau untuk membuat perkara yang salah, iaitu mencari harta karun dengan cara yang syirik. Dan akhirnya dia menyesal dengan tindakan yang dilakukannya. Dan ini ialah buku kelima saya Ini merupakan buku yang paling saya suka. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan semua tentang sebuah buku bertajuk Tuhan Aku Ingin Sembuh. Buku ini telah dikarang oleh Adnan Roslan, iaitu seorang tiktokers terkenal dan seorang penulis. Buku ini mengandungi 467 layar muka surat dan diterbitkan oleh Tarbiyah Sentab Sendirian Berhad pada Mei 2023. Saya membeli buku ini dari SMO Bookstore dengan harga RM35, manakala di Sabah dan Sarawak pula RM38 senaskah. Nombor ISBN buku ini ialah 978967211841. Manakala nombor perkelasannya pula ialah 290 kategori ilmu agama. Setakat Julai 2021 terdapat 13 buah buku yang telah ditulis oleh penulisnya, iaitu Adnan Roslan. Antaranya adalah Saat Kiamat Menghampiri, Surat Cinta untuk Pendosa dan Pick-up Line Dakwah. Di bahagian kulit depan buku ini terdapat ilustrasi yang cantik dan menarik. Mengapa saya memilih buku ini? Saya tertarik dengan buku ini kerana ia mengandungi banyak unsur-unsur pengajaran serta nasihat di dalam hidup Islam yang berguna kepada kita semua. Buku yang berjudul Tuhan Aku Ingin Sembuh adalah sebuah karya yang menampilkan monolog, luahan perasaan, pesanan, surat dan pujukan. Buku ini memberi motivasi kepada mereka-mereka yang diuji hingga diri hampir mengalah. Begitu juga dengan diri saya. Bila saya rasa hilang semangat, saya mengulang baca buku ini untuk memotivasikan diri saya. Alhamdulillah, sedikit sebanyak buku ini dapat membantu. Selain daripada kata monolog, luahan perasaan, pesanan, surat dan pujukan, buku ini juga mengandungi beberapa cerita pendek berkisahkan tentang kehidupan Nabi mengharungi hujan. Telah diangkat menjadi teladan kepada kita semua dalam menghadapi hujan kehidupan ini. Salah satu cerita pendek di dalam buku ini yang saya sangat gemari ialah Sembuhkan Cinta dengan Kisah Nabi Ibrahim. Buat mereka-mereka yang ingin sembuh dalam persoalan cinta, kisah ini dapat menjadi penyembuh jiwa dan penenang iman. Mesti pendengar nak tahu apa kisahnya. Kisah ini berkenaan dengan seorang Nabi bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat mencintai kekasihnya. Tetapi cinta teragung bagi dia bukan kepada ayahnya, bukan kepada isterinya Sarah atau Hajar, bukan juga kepada anaknya Ismail atau Ishak. Kecintaan teragung baginda hanya kepada Allah.
Nabi Ibrahim telah dihalau oleh kaumnya dari kampung kerana kecintaannya kepada Allah melebihi yang lain. Nabi Ibrahim sangat penyabar walau baginda diuji dengan tidak mempunyai zuriat selama puluhan tahun. Tetapi baginda tetap bersangka baik dengan Allah dan menerima ujian itu dengan redha tanpa keluh kesah mempersoal. Setelah dianugerahkan zuriat, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah meninggalkan anaknya Ismail dan isterinya Hajar di tengah padang pasir yang tandus. Tiada pokok buah atau air, tiada bekal hidup yang mencukupi. Nabi Ibrahim tinggalkan keduanya. Ismail yang menjadi kerinduannya, Hajar yang menjadi kecintaannya telah berjasa melahirkan anak pertamanya. Kedua-duanya ditinggal dan mencintanya kepada Allah melebihi yang lain. Tetapi ujian Nabi Ibrahim tidak berhenti di sini. Sekali lagi baginda diuji. Allah memberi perintah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim melakukan suruhan Allah tanpa persoal atau melawan kerana baginda tahu kecintaannya, kekasihnya iaitu Allah ingin menguji setinggi mana cinta Nabi Ibrahim kepadanya. Dan memang cinta Nabi Ibrahim kepada Allah itu tulus dan ikhlas. Jadi, janganlah kawan-kawan terpedaya dengan cinta palsu manusia. Contohilah Nabi Ibrahim yang meletakkan Allah sebagai cintanya yang paling agung. Demikianlah kisahnya. Selain daripada kisah Nabi Ibrahim, terdapat lagi 11 kisah para Nabi di dalam buku ini yang untuk menjadikan tauladan. Antaranya adalah sembuhkan harapan dengan kisah Hajar ibu Nabi Ismail. Sembuhkan takut dengan kisah Maryam ibu Nabi Isa. Sembuhkan kekecewaan dengan kisah Nabi Ayub. Sembuhkan ujian dengan kisah Nabi Yusuf. Sembuhkan hilang dengan kisah Nabi Nuh. Sembuhkan salah dengan kisah Nabi Adam. Sembuhkan putus asa dengan kisah Nabi Yusuf. Sembuhkan khianat dengan kisah Nabi Musa. Sembuhkan sabar dengan kisah Nabi Ayub. Sembuhkan syukur dengan kisah Nabi Daud. Dan sembuhkan rindu dengan kisah Nabi Muhammad. Kata-kata atau monolog yang paling berkesan di hati saya ialah di saat ujianmu terasa berat, ingatlah bahawa ada insan yang juga sedang diuji Tuhan. Dan dia juga merasakan ujian yang telah cukup berat. Buat diri muda dirinya, beruntunglah kerana masih diberi ujian. Kerana itu tanda dicintai Tuhan. Kawan-kawan nak tahu kenapa kata-kata ini memberi kesan kepada saya? Kerana ia dapat menguatkan mental dan memulihkan jiwa. Pengajaran daripada cerita ini yang boleh kita ambil ialah: pertama, walau sehebat mana dugaan yang mendatang, jika kita meletakkan Allah di tempat yang pertama, pasti kita akan dapat menghadapinya dengan tenang. Kedua, tak salah bersedih, namun berterusan dalam kesedihan itu terkadang membuat hati kita lebih terluka. Ingat, healing jangan sampai hilang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi